Seterusnya ya, saya nak menjemput Ambassador Azri bin Hassan dari Batu Pahat Johor untuk berkongsi kehebatan beliau memakai Alora Pen pada tahun lepas ya. Dia memakai Alora Pen. Okey, dipersilakan Azri, dipersilakan. Unmute ya Azri. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak Kak Ayu? Dengar jelas. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okey, sebelum berkongsi dengan testimoni ini, izinkan mengucapkan ribuan terima kasih kepada SRCA, Kak Faria Adnan dan juga ECA Lili Surati yang kerana dengan jemputan daripada mereka untuk membuat sharing pasal testimoni pada hari ini. Okey, selain daripada itu, juga untuk ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada founder kita, Sir IR Lee Swat Sen, Madam Hu Hia Chin dan Miss Karen Leong. Kerana tanpa mereka mungkin kita tak berada di sini, kita tak pakai Alora. Okey. Berjumpa Alora ni secara tak sengaja sebenarnya. Sebenarnya berjumpa pada bulan 8 tahun lepas sebab ayah jatuh dan patah tulang pinggul pada bulan 6 tahun lepas. Pada waktu itu dia ingin mengambil air sembahyang untuk solat asar dan tiba-tiba dia tergelincir dan dia jatuh di dapur menyebabkan dia mengeran kesakitan yang teramat sangat kata adik sebab masa tu tak ada di rumah. Jadi adik terus call dan terus bergegas pulang dan memang ayah terbaring di dapur. Dan masa tu kita cuba mengangkat, dia tak boleh bangun langsung. Dia sakit sangat. Jadi ketika itu ibu meminta memanggil tukang urut. Jadi panggil tukang urut untuk mengurut. Ketika dia mengurut tu tiba-tiba bengkak. Jadi kat situ kita orang dah terdetik lah, adik-beradik dah terdetik bahawa ayah mengalami patah. Tapi kita tak tahulah patah bahagian mana. Jadi masa tu kita nak mengajaknya untuk ke hospital. Tapi dia berkeras tak nak pergi hospital sebab dia trauma dulu, dia pernah operation hernia dulu. Jadi dia agak trauma lah. Jadi keesokan harinya kami memujuk juga untuk sekurang-kurangnya pergi x-ray lah. Sebab kita nak tahu apa sebenarnya yang terjadi kat dia. Jadi kami adik-beradik bincang dan kita bawa ke KPJ Batu Pahat. Dan ketika di x-ray memang doktor mengesahkanlah bahawa dia patah tulang pinggul. Okey, jadi kos rawatan di KPJ memakan RM20,000 untuk kos pembedahan dia sahaja, tak termasuk kepada rawatan susulan. Jadi ketika itu ialah seperti yang dikata, ayah memang trauma, tak nak dioperasi, jadi dia tak nak. Dia tak nak. Jadi kita orang terpaksa bawa dia keluar dan bawa balik. Bila sampai di rumah, kami berbincang adik-beradik, ikhtiar apa lagi yang kita nak lakukan pada dia, pada kita itu. Jadi adik ipar mencadangkan untuk pergi ke pakar tulang di Johor Bahru kerana dia pernah membawa rakannya yang patah bahu berubat di sana dan alhamdulillah boleh. Tapi ketika saya membawa ayah ke sana, tempat tu tempat Cina. Jadi Cina tu mengatakan bahawa ayah saya boleh pulih dalam tempoh sebulan. Jadi ketika itu
kami terpaksa berulang alik sebab seminggu lebih kurang dalam tiga atau 4 kali selang 3 hari kita kena menampal ubat. Jadi sebelum tu kita hari first masa bawa ke sana dia memang adalah tarik tolak tu, jadi memang mengeranglah ayah ketika itu. Jadi selepas tu selang 3 hari sekali kita kena bawa ayah ataupun kita akan ambil ubat untuk tampal di bahagian yang patah tu tadi. Ubat herba dia lah, Sri tak tahulah apa tu, tapi herba Cina. Okey, jadi bulan pertama selepas kita orang pergi, masih still sama. Ayah masih still tak boleh duduk, tak boleh berdiri dan tak boleh berjalan. Jadi masuk bulan kedua. Okey, ada perubahan lah kat situ. Dia boleh duduk, tapi dia still tak boleh berdiri dan tak boleh berjalan. Dan bila dah masuk 2 bulan, Ayah Ri sebelum ni memang tak pernah ada sakit. Jadi bila 2 bulan bedridden dengan pampers, kencing berak di situ, jadi dia berasa stres yang teramat sangat. Jadi ketika itu dia mengamuk-ngamuk, jadi dia tak boleh terima dengan keadaan dia yang macam tu. Jadi kita sebagai anak bila nampak keadaan dia macam tu, kita perungsing lah. Jadi nak dijadikan cerita, selepas 2 bulan masih still sama. Jadi nak masuk ke bulan ketiga, harapan tu dah mula pudar. Jadi ketika Ri ada urusan dengan ECA Lily Surati mengenai urusan peguam lah masa tu. Jadi ketika kami bertukar nombor telefon dan Ri menyimpan nombor telefonnya, Ri ternampak satu status WhatsApp yang mana apik tu bongkok 3, tiba-tiba boleh tegak. Jadi ketika tu Ri terus bertanya dengan Lily. Lily, apa yang apik tu pakai sampai dia boleh tegak macam tu? Lepas tu Lily cuma cakap seluar. Sebab sebelum tu Ri ingatkan makanan kesihatan, suplemen lah. Jadi bila Lily kata seluar, Ri memang macam tak percayalah. Memang tak percaya. Ri memang antara orang yang skeptikal ketika itu. Jadi bila Lily tunjukkan testimoni tapi macam Ri agak sukar untuk terima pada waktu tu. Jadi memakan masa tu, okey, alhamdulillah lah Lily memang sabar orangnya. Dia menunggu hampir sebulan. Dan ketika itu pun Ri membuat keputusan untuk beli tu kerana ayah Ri mengamuk yang teramat sangat. Yang ketika itu dia kata dia nak terjun daripada katil kerana dia kata dia dah tak tahan sangat. Jadi masa tu Ri terus tunjuk dengan ayah dan ibu video apik bongkok tu tadi. Ri tak bagi tahu dengan adik-beradik lain dan tak bagi tahu dengan isteri juga sebab yalah risaukan kalau produk tu tak betul, dah tentulah Ri kena kecam kan. Jadi sebelum kena kecam baiklah tak bagi tahu sesiapa. Jadi setelah Ri belikan dan Ri dapat seluar tu pada awal bulan 9. Okey, jadi pada awal bulan 9 Ibu Ri menyarungkan sebab masa tu yelah ayah terlantar kan, jadi dia tak boleh pakai sendiri. Jadi ibu yang sampai sekarang pun masih ibu juga, rajin ibu memakaikan dia. Jadi masa memakaikan dia dalam tempoh hari yang pertama dia, Ri sendiri pun dah, yelah kita nak terasa teruja sebenarnya. Tengah malam, pukul 12 tengah malam Ri dah telefon ayah, tanya, ada rasa apa-apa tak? Masa tu, yelah kita nak tahu kan. Jadi
Lepas tu jadi lepas tu Ri pun ayah bagi tahu tak ada apa-apa. Jadi bila tak ada apa-apa tapi nak sedapkan hati tu, okey, Ri katakan okey baru sehari, takkanlah dah rasa kan. Okey, jadi Ri pun nunggu dan dalam tempoh 5 hari. Ni ayah Ri sendiri bila dia memakai itu dalam tempoh 5 hari, dia sendiri yang mengatakan yang dia boleh berdiri. Jadi ketika itu Ri tak jangka. Jadi Ri cakap dengan dia, okey kalau ayah rasa boleh berdiri, try ayah berdiri. Okey, dia berdiri dan dia betulkan kain pelikat dia. Ri masa tu macam tak percayalah sebab ketika berubat dengan Cina tu tadi, Ri pernah nak pegang tangan sebelah dan adik pegang tangan sebelah untuk dirikan dia, tapi dia tak nak, dia takut sangat masa tu. Jadi bila dia boleh berdiri dalam tempoh 5 hari tu memang alhamdulillah syukur sangat sebab pada Ri kalau dia jalan bertongkat sekalipun itu adalah yelah itu dah rasa terbaiklah untuk dia pada ketika itu. Tapi alhamdulillah bila dia nampak berdiri, dia boleh berdiri tu, Ri terus yakin. Ri yakin dengan seluar ni tadi. Okey, lepas tu selang 15 hari, ketika itu Ri makan tengah hari, di waktu lunch hour, makan tengah hari di rumahnya. Sebab tempat kerja Ri dengan rumah mak tak jauh, jadi ada kala memang Ri balik sambil memantau lah keadaan dia sebenarnya. Okey, jadi pada waktu tu dia kata dia boleh berjalan. Bila dia kata boleh berjalan, Ri cuma cakap, okey, abang try ya jalan. Tapi sambil tu Ri masih berada di belakang dia sebab kita macam risau dia jatuh. Dia jatuh. Tapi alhamdulillah dia dapat berjalan. Dia dapat berjalan hampir 20 tapak, ulang alik. Memang tu bukan Ri memaksa dia untuk berjalan, tapi dia memang kata dia boleh berjalan sendiri. Ketika tu memang Ri dah rasa syukur sangatlah masa tu. Jadi selepas tu selepas daripada kejadian tu dan sekarang ni dah lebih lebih kurang 3-4 bulan ni alhamdulillah dia dah semakin aktif. Dia dah mengecat rumah, berkebun, dan dah bawa kereta. Kereta dia kereta manual Jadi kaki yang patah tadi tu tulang pinggul yang patah tadi tu sebelah kiri. Jadi kaki yang tekan kelas. Jadi memang yalah kalau kita auto tu kita macam tak rasa apa kan, tapi macam bila kereta manual ni dia boleh tekan dengan kaki tu tadi, dah rasalah kaki dia tu dah agak kuat. Dan memang Ri memang selepas daripada kejadian tu Ri terus beli untuk diri Ri sendiri. Dan alhamdulillah Ri ada masalah gastrik, masalah sakit belakang. Jadi alhamdulillah lah memang bila Ri sendiri juga dapat rasa dan Ri terus cakap dengan Lily yang Ri nak buat. Sebab Ri rasa yakin dengan seluar ni dan Ri rasa nak tolong orang masa tu. Alhamdulillah. Okay, Kak Ayu, back to you. Assalamualaikum semua. Ri, terima kasih atas perhatian. Kak Wi dapat rasakan Ri